Salam sejahtera awal bicara. Hikayat Dayang Senandung tajuk cerita. Tidak ku minta lahir ke dunia, tidak ku duga jelek begini. Bukan ku minta kasih dan manja, bukan ku rayu bantu simpati. Siapa pemilik suara merdu di sebalik tembok ini? Sultan Kamaruzzaman dan rombongannya tertanya-tanya sesama sendiri. Baginda dari kerajaan Cahaya Nila mengadakan rombongan memburu ke Pulau Senandung. Ternyata Dayang Senandunglah pemilik suara tersebut. Lalu Baginda mengambil keputusan untuk menyamar sebagai seorang saudagar menjual kitab agama. Ini supaya Baginda dapat mendekati empunya suara bak buluh perindu itu. Usaha demi usaha, jemu tidak menyapa. Sultan Kamaruzzaman berhasil melamar Dayang Senandung akhirnya. Setelah bernikah, barulah Sultan Kamaruzzaman mengetahui rupa sebenar isterinya. Disebabkan Baginda telah berjanji atas nama Allah untuk menerima baik buruk isterinya, Baginda reda dengan ketentuan ilahi. Betapa mulia hati Baginda menerima segala rencana Tuhan ke atas dirinya. Dayang Senandung, isterinya adalah puteri raja dari Rajnapura yang dilahirkan berkulit hitam. Kulit putih itu menjadi hitam kerana beliau telah disumpah oleh seorang rakyat jelata yang dihukum bunuh atas sebuah fitnah. Menurut ahli nujum istana, sumpahan puteri itu boleh dihapuskan dengan syarat Tuan Puteri hendaklah dipisahkan dari kerabat diraja buat selama-lamanya. Tiba saja di istana Baginda, Ponda Raja Ampuan tidak merestui perkahwinan mereka. Hari ini kerana Ponda merasakan Puteri Mawani yang berambut panjang ikan mayang, muka bagai bulan penuh, bibir bagai limau seulas, pipi halus bauh dilayang, pinggang ramping bagai diraut, itu lebih layak menjadi menantunya. Pada suatu hari, ketika Sultan Kamaruzzaman pergi memburu ke tempat baharu, Dayang Senandung yang ditinggalkan di istana telah dilayan seperti hamba abdi layaknya. Diberi makan seminggu sekali, humban ke sana, capak ke sini, seksa hidup sehari-hari. Nak ubah nasi tipis sekali, laksanakan bau dicucuk tali. Beliau terus-terusan bersabar, mohon dikuatkan semangatnya. Saat paling menyedihkan apabila beliau syarat mengandung telah dihalau oleh ibu mertuanya dari istana. Teganya hati Ponda apabila mengarahkan dua pengawal untuk membunuh beliau. Di mana hilangnya nari seorang ibu? Di mana? Disebabkan rasa kasihan, mereka telah membunuh seekor monyet dan darahnya diambil untuk menjadi bukti hukuman telah dilaksanakan. Keseorangan di dalam hutan,
Cahaya Senandung selamat melahirkan bayinya. Dengan takdir ilahi, sumpahan puteri itu telah terhapus dan kulitnya menjadi cerah. Hal ini terjadi kerana beliau melahirkan zuriat di luar lingkungan istana. Pada suatu hari, ketika Dayang Senandung sedang mendodoikan anaknya, beliau telah dijumpai oleh Sultan Iskandar. Kekandanya, Sultan Iskandar mengenali adindanya lantaran cincin keluarga yang dipakai sang puteri. Setelah mengetahui apa yang terjadi, Sultan Iskandar dengan marah telah mengisytiharkan perang terhadap Raja Ampuai. Keesokan harinya, setelah marah baginda beransur hilang, Sultan Iskandar telah memaafkan kesalahan Raja Ampuai. Raja Ampuai berjanji untuk tidak mengulangi kesilapan beliau kepada orang lain. Dayang Senandung juga memaafkan kesilapan semua orang di sekelilingnya. Beliau yang telah menjadi jelita hidup bahagia bersama suaminya, Sultan Kamaruzaman serta cahaya mata mereka. Itulah hikmah bersabar dan reda dengan ujian hidup, sesuai uraian kata. Kadangkala Allah hilangkan sinar matahari kerana Dia ingin kita melihat indahnya pelangi. Sentiasa memaafkan kesalahan orang lain, seperti mana kita menginginkan Allah memaafkan kesalahan kita. Berdamai dengan takdirnya. Terima kasih.